Saya nak share satu doa, satu zikir. Dia macam ni. Yang saya sedar, yang saya perasan, bukan semestinya bila kita beramal dengan doa dan zikir, anak kita elok semua. Bukan begitu. Anak kita manusia biasa. Kita pun banyak buat salah, kita pun lalai, kita pun terleka. Kalau kita marah anak bergaduh, kita pun bergaduh juga dengan ayah dia. Kita pun kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik. Maksudnya, kita sama. Mesti ada buat salah, buat silap. Kita tak boleh nak expect anak kita perfect. Subhanallah. Cuma yang saya perasan, hasil daripada amalan zikir atau doa yang istiqamah, bila anak kita buat kesalahan, Allah tunjuk secepat dengan kita. Itu yang saya perasan. Bila anak kami ada buat satu kesilapan, walaupun dia cuba sembunyikan, walaupun dia cuba buat pada waktu tengah malam pukul 3 pagi, walaupun dia cuba buat hanya dengan kawan-kawan, walaupun kadang apa yang dia buat kesilapan tu terkandung dalam sebuah buku yang kecil, tapi Allah tunjuk. Kadang-kadang tu saya tanya anak, cuba bayangkan, mesti tak terfikir macam mana Umi boleh jumpa, macam mana Umi boleh ni, macam mana tiba-tiba Umi terkejut tengah malam dan Allah nak gerakkan, nak cek bilik anak-anak. Macam mana tiba-tiba Umi tergerak nak belek, ambil buku, banyak-banyak buku, belek. Kalau dalam buku ni adalah benda-bendanya, ada kertasnya, ada suratnya, ada lukisannya, ada luahan perasaannya. Kadang-kadang jumpa luahan perasaan yang mana rupanya luahan perasaan tu sangat bahaya. Dia salah faham, dia salah anggap. Kadang pengaruh kawan-kawan. Pengaruh kawan-kawan kerana kawan-kawan dia rasa dia sangat malang. Kerana pengaruh kawan-kawan dia mula rasa kita ibu bapa yang tidak prihatin, kita ibu bapa yang tidak mengerti, tidak faham jiwa dia. Kerana bila dia berkawan-kawan dia tu, mak ayah dia semua boleh. Nak pakai macam mana semua boleh. Nak pergi mana semua boleh. Nak pergi lepak malam-malam semua boleh. Allahu Akbar. Susahnya kita nak jaga anak-anak, nak bagi dia orang rasa cukup dengan kita. Sebab mereka hari ni dunia tak ada sempadan. Mereka buat perbalingan kita ibu bapa ni dengan ibu bapa kawan-kawan, ibu bapa orang lain. Nak dapat anak kita rasa cukup dengan kita, cukup dengan apa yang kita beri, itu ujian dan cabaran yang sangat berat. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sehari. 100 kali. 100 kali ya, muslimin muslimat. Kita boleh bahagikan setiap kali lepas solat 20 jadi 100. Tapi kalau kita buat lepas solat subuh 100, itu jauh lebih baik. Ini hadis yang sahih. Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sehari, maka dia akan diberikan ganjaran seumpama membebaskan 10 orang hamba, dan dia diberikan 100 kebaikan pada hari tersebut, dan dilindungi daripada 100 keburukan, dan dia diberikan perlindungan daripada gangguan dan bisikan jin dan syaitan. Dan Nabi mengakhirkan hadis yang sahih ini dengan kalimah, tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh seseorang melainkan membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Ada berapa kelebihan? 5. Yang pertama Nabi sebut, siapa yang baca satu hari, dia berikan ganjaran pahala umpama membebaskan seorang hamba. Apa pula ganjaran bebas seorang hamba? Ini 10 orang hamba. Bebas seorang hamba, Allah akan menjarakkan kita dengan neraka umpama timur dan barat. Maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Siapa kat sini pernah habis dah berjalan Selangor ni? Semua Selangor, setiap tanah dia dah pijak. Semua kampung dia dah pergi. Selangor pun besar, Malaysia pun besar, Indonesia besar-besar. Ini hujung bumi ke hujung bumi, kita takkan mampu berjalan. Nak kata betapa besarnya jarak bagi orang yang membebaskan seorang hamba. Ganjaran. Hari ni kita dah tak ada peluang nak bebas hamba. Hamba dah tak ada. Islamlah yang membebaskan semua hamba. Kalau dulu orang tali kata Islam yang mewujudkan sisa hamba. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW
menjadi Nabi, ketika itu amalan masyarakat jahiliyah dah berkurung berabad lama sistem penghambaan. Setiap rumah mesti ada hamba. Kalau mak dia hamba, anak hamba, cucu hamba, keturunan hamba. Tetapi apa yang Nabi Muhammad buat bukan mengharam terus sistem penghambaan. Sebab kalau haramkan terus, dia akan berlawan dengan adat masyarakat Arab jahiliyah. Mereka akan menganggap Islam ini ekstremis, keras sangat, nak haram itu, haram ini. Sama macam Arak. Sebelum turunnya ayat haram arak, turun dulu ayat mengharamkan perkara yang melalaikan sekian-sekian. Sebab apa? Arak tu minuman harian mereka. Jadi bagaimana sistem penghambaan? Keluar ganung. Akhirnya keluar cover kontrol ganung, keluar penghambaan. Gitu. Penghambaan boleh stop kerana Islam meletakkan apa? Besarnya ganjaran membebaskan hamba. Berebut-rebut para sahabat bebaskan hamba. Sampai hamba orang kafir pun dibeli kemudian dibebaskan. Bila kafarah yang pertama bebas hamba. Sebelum puasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya akhirnya tak ada hamba. Berebut orang Islam nak bebaskan hamba. Sampai beli hamba orang bukan Islam untuk dapat pahala dibebaskan. Subhanallah. Rupanya dengan kita berzikir dengan zikir tadi, Nabi kata dapat seumpama membebaskan 10 orang hamba. Kalau setiap hari buat 10 orang hamba, jarak berganda dengan neraka. Allahu Akbar. Kalau kita kata cukuplah sehari buat. Sebab 10 kali jarak dah 10 kali ujung bumi. Dah jauh sangat dah tu dengan neraka. Kira okey lah tu. Fikir logik kan. Subhanallah, bahang api neraka boleh terasa panasnya sejauh jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kita kalau berjalan umur berapa? Ada yang umur 300 ke kat sini? Ada tak umur makcik berapa? 420. Tak ada kan? Semua bawah 100 kan? Bayangkan berjalan tak berhenti selama 500 tahun. Nak kata betapa panasnya api neraka, dia punya bahang terlalu dahsyat. Sehingga kan jarak perjalanan begitu jauh masih terasa bahang api neraka. Hanya busuk dan sebagainya. Begitu juga dengan syurga. Menurut satu riwayat, wanginya syurga boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau kita faham tentang dan beriman dengan hakikat syurga itu benar, neraka itu benar, dan kita belajar zikir ni, kita tak akan tinggalkan. Subhanallah. Kemudian Nabi kata apa? Dilindungi daripada 100 keburukan. Cuba kita list 100 keburukan yang kita nak dielakkan dalam satu hari. Cuba list. Dirompak, diragut, lagi apa lagi keburukan? Dingumpat, dikeji, dihina. Kita mungkin kalau list keburukan keluar 20 ya. Tak tahulah keburukan apa lagi Ustazah. Kita sendiri tak tahu keburukan apa yang kita perlu dilindungi. Kita sendiri tak tahu selama ini Allah lindungi kita daripada keburukan apa. Yang kita lalui setiap hari ialah keluar rumah, balik rumah selamat. Siang makan elok, tidur elok, bangun balik. Sedangkan yang memelihara kita setiap saat adalah Allah. Bagaimana jika kita beramal dan kita minta anak kita beramal dengan zikir ini? Subhanallah, dilindungi daripada 100 keburukan. Dan juga diberikan 100 kebaikan. Dan kita tak tahu kebaikan apa. Muslimat nak kebaikan apa hari-hari? Sehat, bahagia, tenang, ceria. Lagi? Comel, barang kemas hari-hari nak. Nak apa lagi? Jiran baik, kawan baik. Subhanallah. Kita nak list 100 pun, kalau kata keburukan tak dapat list 100 kebaikan pun kita tak boleh list. Tapi Allah nak beri kepada kita hasil daripada zikir ini 100 kebaikan setiap hari. Dan dilindungi daripada bisikan dan gangguan jin dan syaitan. Dan juga yang terakhir Nabi kata tidak ada amalan yang lebih baik bagi seseorang yang beramal dengan zikir ini sebanyaknya. Maksudnya dia baca lebih daripada 100. Paling kurang 100. Lepas tu dia baca je, baca. Muslimin muslimat, dalam zikir ini terkandung bergabung zikir-zikir yang afdal. Yang pertama, la ilaha illallah. Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Dakhala fi'il madhi, confirm soalannya, pasti masuk syurga. Kalau kita beramal setiap hari zikir ini bermula dengan la ilaha illallah. Jadi kita sekurang-kurangnya membaca zikir la ilaha illallah 100 kali sehari.
Dan orang yang melazimi kalimah la ilaha illallah saat dia sehat, saat dia hidup, insya-Allah saat akhir kematian dia boleh ucap la ilaha illallah. Apa maksud seterusnya? Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya Tuhan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah pemilik segala-galanya. Anak kita Allah yang punya, suami kita Allah yang punya, harta kita semua Allah yang punya. Mas, orang tanya, lawannya mas. Ni hasil daripada saya kerja, reward diri sendiri. Kadang kita rasa kita yang punya. Memang betul kita yang punya. Janganlah pula kita kan sedar-sedar nak minta. Nas, satu. Sedap minta, Allah yang punya. Oh, kita buat hujah kan. Bukan awak yang punya, Allah yang punya. Insaf orang tu kan. Kita pemilikan sementara. Lepas mati je semua orang ambil. Macam mana pun kita tak ada pemilikan kekal kecuali sedekah kan? Kecuali sedekah. Jadi kita sebut lahul mulku. Bila saya sebut lahul mulku, bila sahabat-sahabat muslimin sebut lahul mulku, kita terus masukkan dalam hati kita, baginya segala, lahul, bagi Allah pemilikan semua. Kita serahkan anak kita kepada Allah. Jagaan, pemerhatian, pengawasan. Suami kita pergi kerja, serah pada Allah. Kalau suami kita nak buat perangai tak elok tempat kerja, Allah campak rasa berdosa, rasa bersalah. Pada isteri tak ada, tapi macam diperhatikan. Kenapa orang boleh maksiat sembunyi? Kerana dia tidak merasakan Allah melihat. Kenapa orang boleh melakukan perbuatan curang dan sebagainya? Kerana tak rasa Allah melihat. Sebab dia jaga daripada pandangan suami atau isteri je. Tapi dia buat maksiat sembunyi sebab tak rasa Allah melihat. Lahul mulku walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, qadir, yang maha berkuasa. Kalau saya nak habiskan zikir ni, hujung tu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Bila ulang satu kali, seronoknya untuk sekali ulang, sekali sebut, kita boleh fokus dengan apa yang kita harap Allah buat, Allah lakukan, Allah tunaikan. Contohnya, saya mengharap anak saya boleh hafaz habis 30 juzuk. Tapi cabarannya sangat hebat. Cabaran bukan anak saja, kita pun diuji Allah. Kita tahu anak kita berjuang nak habiskan, sampai tukar berapa tahfizah, tapi tak dapat juga. Dia nak hafaz, tapi belum jumpa kaedah, boleh jumpa yang serasi contohnya. Jadi bila wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa untuk memudahkan anak kita hafal Quran.